khazaim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada chapter 4 chapter 4 iaitu analysis of beam section under flat shear. So kita akan belajar bagaimana kita nak analisis beam under flat shear. Okey. So kita tengok dia punya learning outcome untuk chapter 4 ini. Okey, yang pertamanya pelajar mesti faham bagaimana untuk draw stress block. Okey, draw the stress block and write the silent value. Okey, bagaimana awak kena faham bagaimana untuk kita melukis stress block ini. Okey, untuk kita derive formula-formula yang akan kita gunakan lah. Okay, so yang seterusnya calculate the nature axis and the moment resistance of a section. Dan seterusnya identify a singly or doubly reinforced concrete. So kita akan kita nak identify sama ada beam yang kita design ini hanya memerlukan singly reinforcement ataupun doubly reinforcement. Macam mana kita nak identify beam kita ni? Okay. Kemudian yang keempat, calculate the required reinforce in singly and double reinforced beam. So kita akan calculate berapakah reinforcement yang diperlukan untuk single dan juga double reinforce. Double reinforce untuk beam kita ni. Okay. So jadi kita pergi kepada dia punya content. Yang pertama kita akan tengok dari segi stress strain relationship. Okay, stress strain relation for the design of cross section. Okay. So untuk yang ni, okay, berkenaan dengan flat shear. Okay, apa yang dimaksudkan dengan flat shear member ini? Okay, flat shear member ni maksudnya subject to the bending such as beam and slab. Okay, downward load on a simply supported beam include sagging bending moment which cause compression stress in the material fibers above the natural axis and tensile stress in fibers below as shown in figure 4.1. Okey, jadi flat shear member ni apa nama yang dimaksudkan flat shear member ni, maksudnya dia berlakunya bending lah kepada beam ataupun slab. Bending ni maksudnya dia melengkung. Maknanya structure tu menjadi melengkung. Biasanya contohnya untuk simply supported beam. Okay, biasanya apabila kita kenakan beban pada tengah-tengah rentang, so member tu akan jadi lengkung lah. Okay, so dia akan produce sagging bending moment. Okay, sagging bending moment lah. Okay. Okay, sekejap sagging tu apa dia? Sagging bending moment ni maknanya dia bentuk macam ni lah, sagging melengkung lah sagging. Kalau hogging dia macam ni. So sagging bending moment. Okay, induce sagging bending moment. Okay, dia jadi bentuk macam tu lah. Okey, jadi seperti mana yang kita ketahui, yang mana concrete is good resisting compressive stresses. Concrete ni dia memang kuat dari segi compression stress, dia memang boleh resisting untuk compressive stress. Concrete ni memang kuat dari segi kekuatan mempatan, dia memang kuat lah. Okay, but its resistance to tension is poor. Untuk konkrit ini resistant untuk daya tension dia sangat lemah. Okey. Tapi kita boleh ignore disebabkan oleh steel reinforcing bar are introduced to resist the tension. Yang mana steel ini memang kuat untuk menahan, okey, menahan beban ataupun daya tension pada beam tersebutlah. Okey, sebab itu kita panggil reinforcement konkrit yang kita belajar pada chapter 1 itu. Okey, gabungan di antara konkrit dan juga reinforcement. Jadi dia menghasilkan satu structure yang sangat kukuh.
Okey, jadi untuk okey, under pleasure. Okey, jadi kat sini kita akan tengok pada ada dua bahagian ada dua bahagian. Ada dua bahagian pada bahagian beam tersebut. Ada dua bahagian Okey, yang atas ini kita panggil dia yang atas ini adalah compression Yang bawah ini tension. Yang ni compression, yang ni tension. Okey. Okay, gentian belah atas ini akan mengalami compression, gentian di bawah di section bawah ini akan mengalami tension. Okey. Okay, some of parameter used to describe the cross section of singly reinforced beam are shown in figure 4.2. So dalam chapter ini awak perlu mengetahui parameter yang terlibat untuk kita mengira untuk okay, ini parameter yang perlu awak tahulah parameter yang perlu kita tahu. Yang pertamanya adalah B ni dia punya lebar. So H ni okay, overall depth ni dia punya panjang, dia punya tinggi dia punya depth lah, depth untuk beam tersebut. Okay, overall maksudnya panjang dia punya ketinggian beam, yang ini lebar. Okay. Okay, effective depth. Apa maksud D? D ni adalah daripada atas sehinggalah di tengah-tengah reinforcement. Okay, sehingga di tengah-tengah reinforcement. Ini adalah effective depth. Okay, ni awak kena tahulah dia punya simbol ni, B, H dengan D. Sebab nanti dalam formula kita akan guna nilai-nilai B, H dan juga D ini. Jadi sebab tu saya kat sini dia tekankan parameter untuk cross section untuk singly reinforced beam. So untuk ini adalah untuk singly reinforcement beam. Okey, parameter ni kena tahu supaya kita senang untuk menggunakan formulanya. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Okay, singly reinforced beam will adequate in bending if ultimate resistance moment MU of concrete beam must greater than or equal to unlimited design bending moment MD, such as. Okey, jadi untuk kita mengetahui kita punya singly reinforced beam ini mencukupi untuk menanggung beban ataupun tidak, soalnya kita boleh check dengan menggunakan MU. Okey, sekiranya MU ni lebih besar daripada MD, maknanya dia adalah beam tadi mencukupi lah untuk menanggung beban. Okey, apakah dia MU? MU ni adalah ultimate resistance moment. Ultimate resistance moment. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak kira ultimate resistance moment. Okey, MD. Okey, MD ni adalah ultimate design bending moment. Okey, macam mana kita nak kira ultimate design bending moment? Okey, macam mana kita nak kira ni? So, sebenarnya MD ni awak dah belajar pada chapter 2. Okey, awak dah belajar pada chapter 2. Yang awak calculate kan, semasa chapter 2 tu awak dah masukkan dia punya partial factor, iaitu design load. Design load tu, okey, design load sama dengan 1.35 GK campur dengan 1.5 QK. Okey, ini adalah design load. Daripada design load ini awak kena dapatkan dia punya reaction, support reaction. Okey, kita bahagi dua, kita akan dapat support reaction kat sini. Okey, support reaction ini adalah dia punya shear force. Okey, shear force, maximum shear force. Okey, untuk mendapatkan moment MD ni, moment kita boleh menggunakan formula yang ini. Okey, formula ini moment. Okey, sebab tu saya cakap MD ini awak dah belajar macam mana nak calculate dia, iaitu pada chapter 2 tu. Last kali kita akan dapat support reaction dekat beam tu, kita akan dapat support reaction. Support reaction itu adalah maximum shear force, manakala untuk maximum bending moment kita kena kira menggunakan formula ini, ataupun kita boleh menggunakan formula biasa tu. Setelah awak dapat maximum shear force, so awak boleh kirakan luas ni, dapatlah dia punya
maximum bending moment. Macam tu. Ataupun kita boleh menggunakan formula ini. Okey, faham untuk MD. Cuma MU ni kita akan belajar dalam chapter ni. Macam mana nak kira ultimate resistance moment. Okey, MU. Okey. The ultimate design bending moment MD is calculated under ultimate design load. Masa saya cerita tadi lah, dia akan calculate menggunakan ultimate design load. Okey, iaitu formula ni lah. 1/5 dengan 1.5. Mengikut keadaan lah. Okey, dan will be greatest at all near the center of the beam. Okay, simply supported beam and uniformly distributed. Okay, yang ni maknanya kita kira untuk mengira maximum bending moment, kita boleh menggunakan formula inilah. Okay, to determine MU section analysis, okay, analysis can be used. Okay, section analysis can be used seperti mana gambar rajah 4.3. Jadi untuk kita kira MU ni apa dia tadi? Ultimate resistance moment. Okay, ultimate resistance moment. Okay, jadi untuk kira MU, ultimate resistance moment ini, kita perlu menggunakan section analysis. Okay, section analysis. Okay, jadi section analysis, so dia start dengan concrete section. So kita ada singly reinforcement beam. Okay, kenapa dia single? Sebab dia hanya ada di bawah saja. Dia punya reinforcement hanya ada pada bahagian bawah. Sebab bahagian bawah ini seperti mana yang kita maklum, bahawa bahagian bawah ini adalah bahagian tension section. Di atas ini adalah bahagian compression tension. Jadi compression ini biasanya akan ditanggung oleh konkrit. Sebab konkrit ini memang kuat untuk menanggung compression. Manakala tension ini akan ditanggung oleh reinforcement di bawah. Okay, sebab itu dia ada single dan juga doubly. So kita fokus kepada single dahulu. Okey. Jadi so kita perlu menggunakan section analysis. Okey, section analysis. Okey, inilah dia formula yang terlibat untuk section analysis. Yang pertama, kita draw dulu dia punya concrete section. So okey, jadi dia punya ni B, lebar dia D ni adalah effective depth. Effective depth ni maksudnya dia daripada center reinforcement hinggalah di sinilah. Okey. Hingga kat sini. Alright. Okey, ini D. Kalau X ni adalah daripada atas sehingga yang ni kita panggil dia nature axis. Okey, nature axis. Okey. Nature axis ni dia ada had dia lah. Dia ada had dia. Okey, kita akan tengok berapa had untuk natural axis ini. Okey, selepas kita dah draw dia punya concrete section. Okey, ini kita panggil stress block lah ni. Okey, stress block. Okey, jadi kita akan draw dia punya strain at ULS, ultimate limit state. Okey, jadi untuk strain, jadi panjang dia ini dia punya formula nilai ni maintain lah 0.0035. Kemudian ini adalah strain tension value kat bawah ni. Okey. Okey, kemudian kita akan daripada strain kita boleh calculate untuk stress. Okey, stress at ULS, ultimate limit state. Okey, untuk mengira lebar ini, lebar untuk stress. Okey, stress sama dengan 0.85 FCK. FCK ni adalah strength material untuk konkrit, iaitu grade konkrit lah. Kalau kita pakai grade konkrit, grade 25 lah. Kalau grade 30. Okey. Okey, 1.5 ni adalah partial safety factor untuk strength material. Okey, yang kita belajar pada chapter 1. Okey, untuk strength material dia pun ada partial safety factor juga. Okey, jadi 0.85 FCK bahagi dengan 1.5, kita akan dapat 0.567 FCK untuk panjang ini. Okey. Manakala untuk di bawah, stres pada bahagian tension, iaitu tension ini dia akan melibatkan steel. Okay, FYK ni strength material untuk steel ataupun grade steel.
Sama ada dia pakai 460 ke 500 ke. So, okay. So, kita akan masukkan 500. Katakan 500. 500 bagi dengan 1.15. 1.15 ni adalah fastest factor untuk strength material. Jadi, kita akan dapat 0.87 FYK. Okay. Jadi, formula ini biasanya dia akan tetap. Kita boleh pakai je. So, boleh hafal lah yang ni. Okay, boleh ni lah. Ni senang ikut ni. 0.567 FCK. Yang bawah ni 0.87 FYK. Itu je awak ingat. Okay. 0.85 ni untuk convert kepada moment lah sebenarnya. 0.85 ni untuk convert kepada apa, saya tak ingat dah. Ada dia punya tu lah. Okay. Tapi biasanya kita akan pakai ni lah 0.567. Okay. Daripada sini kita akan simplify. Kita akan mudahkan. So kita akan ambil lah, itu 0.567 FCK kat sini panjangnya. Kemudian yang ni 0.87 FYK. Dan panjang ini 0.8x. Okay, panjang ini adalah 0.8x. X ni apa dia? X ni adalah natural axis, iaitu jarak ni. Okay. Okay, sekarang ni awak fahamkan dulu dia punya simbol-simbol dan juga tu. Okay. Jadi daripada stress kita boleh calculate force. Okay. Kita boleh calculate force, yang mana force ini sama dengan stress kali dengan area. Okay, force sama dengan stress kali dengan area. Okay, force sama dengan stress kali dengan area lah. Okay. So kita ada untuk dapatkan stress pada bahagian compression, kita kena kalikan dengan area ni lah. Stress inilah stress. Okay, ini stress. Itu 0.567 FCK kali dengan area. Area mana? Area lebar ni apa? Lebar ni apa? Lebar ni adalah B tadi. Yang ni apa dia? Yang ni 0.8. Panjang ni adalah 0.8x. Kali lah. Kali dengan B kali dengan 0.8x. So sama dengan, kita dapatlah 0.453x B FCK. Okay, x ni bukan kali X ni bukan kali X ni adalah nilai X lah, natural axis tu. B tu dia punya lebar ni. FCK ni adalah untuk grade konkrit. Ini adalah untuk grade konkrit. So kita akan dapat force untuk bahagian compression. Jadi yang ini kita panggil sebagai FCC. FCC ni adalah force compression concrete. Force compression concrete. Manakala di bawah ini kita panggil FST, force steel tension. Force steel tension. Okay, untuk dapatkan force steel tension ini, stress kali dengan area. Stress adalah ini 0.87 FYK kali dengan AS. AS ni adalah area of reinforcement. Area of reinforcement. Okay, area of reinforcement tu maksudnya keluasan inilah. Awak kena kira ni luas ni. Luas ni campur dengan luas ni berapa? Ni kita panggil AS ataupun ni lah AS, keluasan. Kalau kan dia kata kalau H12, kena kira lah luas dia. Dia punya diameternya 12 mm. Kira kali 2 dapatlah AS. Tapi itu masuk area tu, saya nak cerita masuk area lah. AS ni apa dia? AS ni adalah luas ini luas cross section untuk reinforcement. Okay, itu maksud AS tu supaya mudah. Jadi sama juga yang ni. Ini dia kali dengan segi 4 ini, luas ni. Stress kali dengan luas ni. Cuma kalau yang bawah ni kita kali dengan luas apa? Luas reinforcing bar. Okay, cross section reinforcing bar tu ada 2 batang. Okay, jadi kat sini kita cakap kali dengan AS saja. Sebab AS ni kita tak tahu. Mungkin ada 3 ke, ada 4 ke. Kat sini kita tak tahu apa yang ni Jadi kita buat 0.87 FYK kali dengan AS saja. Okay.
So saya nak awak faham kat situ dulu. Dapat kat situ? Dapat tak nilai-nilai dia, value-value yang pakai B, D, X. Kemudian FCK ni adalah grade konkrit, FYK ni grade untuk steel. Okey, boleh? Okey, jadi daripada sini tadi, daripada section konkrit, kita akan plot untuk strain. Kemudian kita plot dia punya stress. Lepas tu kita buat simplified, mudahkan. Okey, kemudian baru kita akan kira dia punya formula untuk force. Okey. Okey. Jadi itulah untuk stress strain diagram of concrete section under pressure. Okey. So kita pergi seterusnya. Nanti kita akan tengok contoh baru kita akan faham lah. Okey, jadi kita setakat itu kita faham dulu apa benda X tu apa, F, okey, apa benda daripada stress nak ke force tu macam mana. Okey, so kita pergi seterusnya ke figure 4.3b. Mana B? Oh, ini dah. Okey, tak apa. Mana saya dah cerita tadi yang ni. Okey. Ni saya dah cerita. Okey, in the UK, is it considered good practice that X should not more than D over 2. Okey, untuk X ini dia ada dia punya limit dia. Limit dia adalah tidak boleh melebihi D bahagi 2. D ni apa? D ni adalah effective depth. Effective depth bahagi 2 maknanya untuk nature exist ini dia tidak boleh melebihi, dia tidak boleh, dia kena lebih kecil daripada D over 2. Okey. Kenapa dia kena lebih kecil daripada D over 2? Ini adalah untuk memastikan this will ensure that the beam is under reinforced. Okay, is under reinforced. Apa yang dimaksud dengan under reinforced? Under reinforced ni maksudnya will fill in a ductile manner by yielding of the reinforcement, giving a robust structure element with some warning of the failure. Okay, under reinforced ini maksudnya bangunan ataupun beam itu akan gagal dalam bentuk ductile manner. Okay, dalam bentuk ductile. Apa yang dimaksud dengan ductile manner ni? Maksudnya dia akan bagi dahulu warning sebelum dia fail tu dah bagi warning lah. Warning failure. Dia tidak sudden collapse lah. Okay, dia maknanya dia akan bagi dulu ductile manner ni. Dia akan bagi warning dalam bentuk keretakan dan sebagainya lah pada bahagian beam tu. Kita boleh nampak dan dia akan memberi ketidakselesaan kepada penduduk di bangunan tersebut lah. Okay, kita nak macam tu. Kita nak yang kita design structure kita dalam bentuk ductile manner lah. Dia punya fail tu dalam bentuk ductile manner. Okay. Jika tidak, kalau dia lebih besar daripada D per 2, okay, then the beam is over reinforced. Apa yang maksud over reinforced? May fail by crushing of the concrete, possible leading to sudden collapse. Ini kita tak nak macam ni. Kita tak nak dia tiba-tiba runtuh je. Dia tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda apa, tiba-tiba runtuh. Kita tak nak design bangunan yang jenis over reinforced. Okay, jadi sebab itu dia punya natural exist itu mestilah tidak boleh melebihi D bahagi dengan 2. Okay, should not be more than D over 2. Okay, kemudian dia ada juga limiting K tu 0.167. K ni dia punya limitnya adalah 0.167. Nanti kita akan tengok kenapa 0.167. Okay, as described later in this section, ensure that the beam is under reinforced. Ataupun kita boleh check dengan menggunakan nilai K ni. Okay, dia tidak boleh, nilai K tidak boleh melebihi 0.167 untuk memastikan beam kita ni under reinforced. Okay, under reinforced ni maksudnya dia akan gagal dalam bentuk ductile manner lah. Okay, untuk safety. Okay, during steel yielding, the formation of plastic hinge allow distributions of maximum moment resulting in safer and economic structure. Jadi kalau dalam bentuk ductile manner ataupun
still yielding, maksudnya dia akan dia pada tahap plastic and cell, pada tahap plastic and cell. Pada plastic and cell ini maksudnya dia masih lagi boleh menampung maximum moment. Struktur tersebut masih lagi boleh menyebarkan maximum moment, redistribute of maximum moment. Okey, jadi ini akan memberi keselamatan dan juga inilah kita punya design tu lebih ekonomi. Okey. Okey, dia maksudnya steel yielding, dia menghasilkan plastik and cell lah. Okey, plastik and cell. Maksud plastik ni dia masih boleh patah balik pada keadaan asal, tapi tidak sepenuhnya lah. Okey, kalau plastik. Okey. Okay, to ensure sufficient rotation of plastic hinge, and also to allow for other factor. Okay, limit the depth of nature exist. So kita boleh tengok untuk limit nature exist, iaitu X mesti lebih kecil daripada 0.45D untuk apa? Untuk konkrit kelas C50-60. Ini untuk C50-60. Okay, so kita boleh tengok dia punya factor. Okay, ada factor. Okay. Okay, show the design value of the stresses at ULS. Okay, selain itu juga kita boleh melihat faktor lain. Okay, yang pertama, the concrete cylinder strength FCK is multiplied by 0.85, a factor which convert compression. Okay, kenapa dia kali dengan 0.85 ni adalah untuk convert compressive strength into bending moment. Okay, tadi okay, and divide by facility factor YM, itu 1.5. Ini adalah untuk konkrit. Okay, kemudian reinforcement strength FYK is divide by facility factor YM, dia 1.15 untuk reinforcement. Kalau untuk konkrit 1.5, kalau reinforcement 1.15. 1.15. Okey. Okay, note that the stress in the concrete below the natural axis is 0, as is assumed to be crack. Okay, so kita pergi seterusnya. Okay, yang figure 4.3 ni dia buat simplify, mudahkan. Okay, okay, saya dah terangkan tadi. X tadi jarak untuk tadi 0.8x. Okay, dah kita terangkan tadi dekat gambar rajah. Okay, untuk concrete force FCC. Okay, concrete force. Okay, stress multiply by area pun saya dah terangkan tadi. Stress kali dengan area. Okay, stress iaitu 0.567 FCK kali dengan lebar kali tinggi. So kita dapat 0.453. X, ini bukan X, ini bukan kali, ini X B FCK. Okay, untuk steel force FST, stress multiply by area, itu stress ni 0.87 FYK kali dengan AS. Ini saya dah terangkan tadi. Okay, ada apa nak tanya setakat ni untuk yang ini? Yang penting yang saya terangkan tadi lah bagaimana. Ini saya dah terangkan semua tadi, cuma saya baca balik apa benda yang kita boleh ambil kira dia punya limit, dari segi limit untuk X ni dan juga nilai K. Okay, saya terangkan dah. Okay, so kita pergi kepada analysis of singly reinforced beam using stress block. Okay, jadi sekarang kita akan analisis untuk singly reinforced beam using stress block. Okay, stress block. Okay, jadi okay, ini adalah untuk singly, sebab dia ada di bawah saja. Okey, jadi awak kena lukislah ni gambar ni. Ni kita panggil stress block. Okey, jadi effective depth. Okey, D dia daripada sini. B ini, kemudian kita lukis strain. So 0.0035. Okey, ini adalah dia punya natural axis
X. So ini strain untuk ST, untuk steel. Kemudian untuk yang ini, okey, yang ini dia punya stress sama dengan 0.85 FCK bahagi dengan YC. YC ni 1.5. Okay, 1.5, iaitu kita dapat 0.567 FCK yang ni. Ini awak ingat je lah sebenarnya, macam tadi lah, sama macam tadi juga. So panjang ini kita panggil 0.8x ataupun sama dengan S. Okey, yang ni kita letak dia S sama dengan 0.8x. Okey, jadi untuk force concrete force, dia akan duduk di tengah-tengah. Okey, yang mana jarak daripada atas ini ke sini adalah S bagi 2. Jarak kedudukan FCC ni, force untuk concrete compression ni. Okey, dia punya resultant force dia, resultant force ni duduknya di S/2. Okey. Kemudian Z ini dia punya lever arm. Okay, lever arm daripada sini ke bawah ni. Ini adalah jarak lever arm. Z 1A kali D. Jadi kita tengok macam mana nak kira Z. Okay, Z ni senang, kita boleh kira je D tolak dengan S bagi 2. Dapatlah panjang ini. Effective depth tolak dengan S bagi 2. Okay, so kita akan dapat Z. Okay, yang ini pula adalah untuk steel force untuk steel tension. Okay, di bawah ni. Dia akan duduk di tengah-tengah ni lah. Di center, dia punya kedudukan dia ni. Dia punya resultant force untuk FST ni kedudukannya adalah duduk di tengah-tengah ni. Sama center dengan reinforcement. So dia punya ni, resultant force dia duduk kat situ. Okay. Okey, jadi untuk lever arm untuk yang ini, maksudnya D lah. Kita tengok balik. Okey, ni dah faham yang ni. Okey, ni sama macam tadi juga, cuma kita tambah S sama dengan 0.8x dan juga jarak resultant force untuk FCC ni S bagi 2 kedudukan dia. Yang ini resultant force untuk steel tension kat sini, dekat tengah-tengah pada reinforcement di bawah. Okey. Okey, bending will induce a resultant tensile force FST in the steel bar and resultant compression force in the concrete FCC. Jadi saya dah terangkan tadi lah, resultant untuk concrete, compression force, ini compression force. Okey, yang ini untuk tension force, compression dengan tension force. So kat mana kedudukan resultant force tu? Okey, kita terangkan. Okey, sekarang ni baru kita akan masuk kepada equilibrium. Okey, at equilibrium, ultimate design moment ni MD lah yang kita kira. Okey, sama dengan moment of resistance of section. Okey, ultimate design moment ni yang awak kira seperti mana dalam chapter 2 tu lah, MD. Ni ada MD sama dengan force concrete compression dan sama dengan moment daripada concrete compression dan sama dengan moment daripada steel tension. Okey, dia samalah. Baru dia kita panggil sebagai equilibrium. Okey, ini persamaan yang pertama. Moment yang kita kira tu MD tu dia sama dengan moment pada compression force dan juga moment pada tension force. Okey, moment sama dengan daya kali dengan jarak. Sebab itulah FCC kali dengan Z. Z ni lever arm ni jarak. Okey, maknanya kita nak produce moment dekat FCC ni, kita kena kali dengan Z lah. Daya kali dengan jarak dapat moment. Moment untuk compression ini sama dengan design moment. Sama dengan ultimate design moment. Okey, moment untuk yang steel ini daripada tension, moment daripada hasil daripada tension force, kita kalikan dengan
Z juga, kalikan dengan Z. Okey, kalikan dengan Z. So kita akan tengok Z untuk ST ni daripada mana ke mana. Kalau yang untuk ni daripada sini ke sini. Kalau Z ini daripada mana ke mana, kita akan tengok nantilah. Okey, Z, okey. Di mana Z Z ni adalah level arm. Okey, FCC sama dengan stress kali dengan area of action. Okey, seperti mana yang ni kita dah tahu dah. Untuk force daripada compression ini, stress kali dengan area, iaitu yang ni lah. 0.567 FCK kali dengan B kali dengan S. S ni sama dengan apa? S ni sama dengan 0.8. Cos S ni sama dengan yang terbaru ni, S sama dengan 0.8X. Sama jugalah, cuma dia 0.8X ni dia jadikan sebagai S. Okey, untuk Z untuk compression force, iaitu D tolak dengan S bagi 2. Okay, Z ni. Okey, jarak untuk yang ni adalah D tolak dengan S bagi 2. Macam saya cakap tadi lah. Dia nak dapatkan panjang ini daripada tinggi ni, daripada sini ke sini, D tolak dengan S bagi 2 lah, dapat level arm Z ni. Sebab itu D tolak dengan S bagi 2 untuk FCC. Okey, jadi sekarang ni kita akan masukkan. Okey, jadi kalau macam tu kita dah tahu Z ini, jadi kita tak perlulah kira yang ni. Sebab dia sama je semua. Dia sama. Kalau kita dapat kira yang ni, so maknanya kita akan dapat juga yang ni, sebab dia sama nilainya. Jadi sekarang ni dia akan kira yang inilah. Okey, dia kira untuk concrete force. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat derive formula ni. Kita akan derive formula daripada stress block tu. Okey, jadi kita ada persamaan 1, persamaan 2. Okey. Kemudian substitute in 2. Okey, Z ini kita masuk ke dalam 2. Okey, moment tadi sama dengan FCC kali dengan Z. F ni sama dengan 0.567 FCK kali dengan B kali dengan S kali dengan Z. Kali dengan Z. Z ni apa dia? Yang ni. So kita akan replace S ni sebagai S sama dengan, daripada formula ini, sebab kita nak mansuhkan S ni. S ni kita tak nak dalam kita nak mansuhkan S. Jadi kita keluarkan S ini. Daripada sini kita keluarkan S ni kat luar. So kita keluarkan S, jadi S sama dengan 2 kali dengan D tolak Z. Okey. Jadi S ni kita masuk dalam ni. So bila masuk ni kita dapat moment sama dengan 1.134 FCK kali dengan B, kali dengan D tolak Z kali dengan Z. Kita dapat formula ni lah. Okey, kemudian rearrange and substitute K. Okey, K ni sama dengan nilai K sama dengan moment bahagi dengan B D kuasa 2 FCK. Okey, B ni kita tahu apa dia kan? D ni kita tahu. D ni adalah effective depth, B ni dia punya lebar beam. FCK ni adalah grade concrete. Moment ni apa? Moment ni yang kita kira daripada bab 2 tu lah. Design bending ultimate design moment. Okay, ultimate design moment. So kita akan dapat nilai K. So ini formula untuk K lah. Okay. Jadi kita akan masukkan, rearrange balik. Okey, jadi yang ni, jadi daripada sini awak keluarkan jadi macam ni. Yang ni jadi macam ni. Okey. Lepas tu masukkan M. M ni sama dengan apa? Ni kan kita boleh keluarkan M ni. M ni kita keluarkan jadi kat luar. M sama dengan apa dia? M sama dengan K bagi dengan B D kuasa 2 F C K. So masukkan dalam sini. Masukkan dalam ni. Yang ni masukkan dalam M ni.
So klik jadi macam ni, buat dia sama dengan kosong. So kita akan solve dia punya quadratic equation. Okay, jadi yang ni kita just tak faham je lah. Tapi lepas ni kita akan guna je dia terus dia punya formula tu. Okay, kita dah buat ini, dah dapat jadi macam tu. Kemudian kita akan solve dia punya quadratic equation. Bila dah solve, kita akan keluarkan Z. Z ni apa dia? Z ni sama dengan D kali dengan ni lah. Okay, also check Z ni mesti kena kurang daripada 0.95D. Okay, ataupun kita boleh tulis Z ni sama dengan ini formulanya. Okay, kita dah dapat formula Z daripada stress block. Okay, dah dapat. So kita akan gunalah formula, antara formula yang kita akan guna, yang ni satu Z. Okay, kemudian equation 1. Kemudian kita tengok pula untuk steel. Untuk steel pula, ini untuk konkrit ada kan? Untuk steel, okay, force untuk steel tension. So inilah dia punya formulanya. So jadi dapat 0.87 FYK kali dengan AS. AS ni maknanya stress kali dengan area lah. Kita akan dapat untuk steel macam tadilah ini. So kita buat sama macam tadi juga. So apabila kita buat yang ni, kita akan dapat formula baru, iaitu AS. Okay, kita masukkan, keluarkan AS ni kat luar. Sebab apa? Sebab AS ni kita tak tahu berapa batang kita nak pakai kat bawah ni kan. Kat bawah ni kita tak tahu ni berapa batang kita nak pakai. Jadi sebab tu kita akan keluarkan AS ni. Yang mana moment kita tahu, FYK kita tahu, Z pun kita tahu. So kita boleh dapat terus area. Jadi ini adalah formula untuk area untuk singly reinforced. Okay, daripada steel ini kita boleh dapat area untuk reinforced. Daripada konkrit kita boleh tentukan Z. Okay, kita boleh tentukan Z. Okay. Okay, the equation can be used to design the tension steel area for singly reinforced beam section to resist an ultimate design moment. Okay, jadi formula ini kita akan guna untuk mengetahui berapakah area reinforcement yang diperlukan untuk resist ultimate design moment. Okay, untuk menanggung beban daripada moment. Daripada moment. Okay, faham kat situ yang ni? Kita dah dapat derive formula Z dan juga AS untuk singly reinforcement. So, okay, kita pergi kepada balance section. Okay, balance section. Okay, nanti kita tengok contoh Okay, balance section. Okay, for singly reinforced beam, okay, is to allow the maximum value for X. Okay, X itu adalah depth of natural axis, iaitu 0.45D untuk grade concrete C50-60 in order to provide ductile section and gradual tension type failure. Okay, this is often referred as the balance section because at ultimate limit state the concrete and tension in still reach their ultimate strain at the same time. Jadi dia punya konkrit dan juga tension ini dia akan mencapai ultimate limit dia pada masa yang samalah, sebab konkrit dan juga steel ini memang dia dalam satu structure. Dia combine kan. Dia combine, apabila kita kenakan loop dia memang akan mencapai ultimate limit state tu pada tahap yang samalah. Okey. Jadi for X balance, untuk X balance sama dengan 0.45D, the depth of the stress block, okay, sama juga S sama dengan 0.8X. Semua yang ni ada balance, sebab ini adalah balance section balance section. So balance section nanti dia akan ada dia punya equilibrium, the force in the concrete dan juga force in steel. Okay, kenapa balance? So balance itu menunjukkan structure itu dalam keadaan yang stabil. Kalau balance maksudnya beam itu dia pada keadaan yang stable. Pada keadaan yang stable lah. Okay, pada keadaan yang stable. So jadi daripada keadaan yang stable tu kita boleh dapat menentukan lah.
Okay, sebab kita ada equilibrium force. Jadi apabila kita assume dia dalam keadaan stable, jadi banyak benda yang kita boleh dapat daripada equilibrium equation tu. Okay, jadi the force on the concrete stress block, okay, FCC balance sama dengan 0.567 FCK kali dengan B kali dengan S. Okay, jadi kita masukkan S. S ni sama dengan 0.8. S ni sama dengan ni 0.36 D. So kita dapat 0.204 FCK BD. Okay. Kemudian untuk equilibrium force in concrete sama dengan force in steel. Jadi kat sini untuk keseimbangan ni dia mesti sama lah. Daya untuk steel dan juga daya FCC dengan FST ni kena sama, baru dia akan balance, baru dia seimbang structure tu. Okay, kita anggap dia sama. Jadi daripada situ kita boleh terbitkan formula FST balance sama dengan 0.87 FYK S AS balance. Sebab ini kan force stress kali dengan area. Sama juga dengan FCC untuk concrete, untuk compression balance punya sama dengan stress kali dengan ini memang dah dapat dah, ni dia dah kira dah. Inilah stress kali dengan area juga. Cuma dia dah mudahkan dapat inilah. So dia sama. Okay, therefore AS balance sama dengan 0.234 FCK BD bahagi dengan FYK. So daripada sini kita akan keluarkan AS ni. Okay, daripada 0.87 FYK AS ball sama dengan 0.204 FCK BD, keluarkan AS dapat ini. So ini adalah formula AS untuk pada keadaan pada section balance. Okay, jadi daripada situ kita akan dapat mengetahui lah dia punya percentage untuk reinforcement yang perlu ada dalam beam. Okay, so 100 kali dengan AS balance bahagi dengan BD ataupun sama dengan 23.4 FCK bahagi dengan FYK. Ini percentage. Kita nak pakai percentage yang minimum yang perlu ada dalam beam tersebut. Daripada sebab yang ni kan balance. Jadi balance ni kita akan dapat mengetahui yang paling minimum berapakah AS requirement yang paling minimum untuk beam tersebut. Okay, which is the steel percentage for a balance section which should not be tidak boleh lebih tidak boleh melebihi for ductile singly reinforced section. Maknanya yang paling tinggi lah, paling maksimum lah ni percentage ni. Tidak boleh melebihi. Kalau lebih banyak benda yang akan terkesan, terutamanya semasa kita nak placing concrete tu, maybe aggregate tu akan tersangkut pada reinforcement. So dia akan bagi limit untuk reinforcement dalam sesuatu structure. Okay, so for example kat sini, if FCK grade concrete dia pakai 25 Newton per millimeter square, ini grade concrete lah, dia bukan unit weight. Kalau unit weight 25 tu kilonewton per meter cube. Tapi kalau FCK ni dia strength, dia based on Newton per millimeter square. Okay, so FYK dia pakai grade 500 Newton per millimeter square. Determine the maximum steel percentage, okay, for singly reinforced section. Jadi kita boleh pakai formula ni lah. 23.4 kali dengan 25 bagi dengan 500 dapat 1.17%. Jadi kita tidak boleh melebihi lah daripada percentage ini. Kalau lebih, banyak benda yang akan terkesan macam seperti mana yang saya cakap tadi lah. Kalau terlebih besi tu terlampau banyak dalam suatu beam tu pun tak okey. Sebab semasa kita tuang konkrit tu, batu tu akan tersangkut pada besi tu dan boleh menyebabkan honeycomb dan kurang compact lah. Beam tu kurang compact. Jadi boleh menyebabkan beam itu menjadi lemah. Okey, menjadi lemah. The ultimate moment of resistance of balance sections, okay,
ultimate moment resistance of balance section. Okey, M balance sama dengan moment pada FCC balance kali dengan Z balance. Dia samalah macam tadilah. Sama dekat moment balance sama dengan moment dekat compression section. Jadi kita keluarkan Z. Okey, kita masukkan formula dia ni. Okey, Z ni, okey, kita dapatkan Z dulu. Dapatkan Z. Z sama dengan D tolak dengan S bagi 2. Jadi kita dapat 0.82 D. Okey, 0.8. Sebab S ni sama dengan 0.36 D. S ni kita dapat daripada mana? S ni sama dengan 0.36 D. Masukkan dekat sini, S sama dengan 0.36 D. Kita dapat, so kita dapat Z sama dengan 0.82 D. Okey. Jadi masukkan ke dalam substitute FCC balance and Z. Kita masukkan dalam formula moment. Okey, FCC balance ni sama dengan 0.204 FCK BD. Okey. Kalikan dengan 0.82 D. 0.204 kali dengan 0.82 D dapat 0.167. Ya ke? Cuba kira. Dia masuk dalam tu 0.82 kali dengan 0.204. Betul. Kita dapat 0.167 FCK BD kuasa 2. Okey, kita masukkan nilai F dan juga Z ini ke dalam formula di atas ni lah. Masuk dalam atas ni, kita akan dapat yang ini. Okey. Yang mana FCC balance ni sama dengan 0.204 dan juga Z ni sama dengan 0.82 D. So kita dapat yang ini. Jadi MD sama dengan 0.167 sama dengan K balance. K balance bahagi ke ni? Okey, jadi MD lebih besar daripada K balance iaitu 0.167. Okey, daripada sini kita akan apply terus lah. Kita apply terus. Okey, MD ni yang kita kira tu lah. Yang kita kira maximum bending moment tu. Sekiranya lebih besar daripada K balance iaitu 0.167. Okey, MD bahagi dengan FCK BD kuasa 2 ni. Ini K lah sebenarnya. Ini nilai K lah. Okey. Sekiranya K yang kita kira iaitu K sama dengan MD bahagi dengan FCK BD kuasa 2. Sekiranya K yang daripada formula ni lebih besar daripada K balance, iaitu K balance ini 0.167 ataupun K limit lah. Ataupun K limit K limitnya adalah 0.167. Maknanya sekiranya lebih besar pada ni, maknanya dia memerlukan, dia kata apa? Then the section can no longer be singly reinforced and compression still is needed in compression zone of the section. Sekiranya K ataupun MD bagi FCK BD ni lebih besar daripada K limit, maknanya dia memerlukan compression still is needed. Compression still is needed tu maksudnya kan dia ada dua bahagian tadi. Satu dekat atas ni ada compression, dekat bawah ni tension. Ni compression, yang ni tension. Maknanya compression still, maknanya memerlukan still dekat atas ni. Okey. Yang di bawah ni memang perlulah. Sebab ini bahagian tension memang perlu. Di atas ni adakah perlu atau tak? Jadi macam mana kita nak tahu dia perlu atau tak? Kita boleh kira ni lah. MD bagi dengan FCK sekiranya lebih besar daripada 0.16, maknanya dia memerlukan compression. Maknanya memerlukan steel di atas ni. Okey. Jadi kita daripada sini kita dapat tentu sama ada kita punya beam ini kategori single ataupun double.
Kalau dia memerlukan compression, dia adalah double reinforcement. Okay, if the value K for singly reinforced beam is found, K exceed K limit iaitu 0.167, then the beam is like to fail by crushing of the concrete before the tension reinforcement yield. Iaitu kalau kita design untuk singly kan, tetapi nilai K itu lebih besar daripada K limit, maksudnya kat sini kita punya beam ini akan jadi akan jadi over reinforced. Over reinforced ni kita tak nak. Okey, kalau tak nak, kita ada cara dia macam mana nak buat. Kita nak design kita pun jadi single juga. Kita tak nak letak double, kita tak nak jadikan dia double. Tapi kita tahu dia punya K tu melebihi daripada limit kan. Tapi kita nak design single juga. Macam mana kita nak buat? Kita kena buat macam inilah. This should be avoided by either yang pertama, kita boleh menggunakan using a stronger concrete and kita boleh reduce nilai K. Okey, maknanya daripada formula ini, FCK ni kan dia punya grade concrete. Kita boleh increase grade concrete daripada 25 kepada 40 katakan. So 40 kat bawah ni dia akan reducekan nilai K. Sebab kat bawah ni besar, lagi berkuranglah nilai K. Ataupun kita boleh increase size of beam. Dia akan mengurangkan nilai K juga. Sebab size beam adalah di bawah ni. BD, B ni, lebar D ni dia punya tinggi. So, bila kita besarkan nilai B dan juga D, dia akan mengurangkan K. Ini kalau kita nak maintain dia jadi singly lah. Kalau tak nak, kita letak je beam, kita letak je reinforcement kat atas ni, dia akan jadi double lah. Okay, yang ketiga, providing compression reinforce, ataupun yang ketiga kita boleh letak compression reinforce above of nature exists to form a doubly reinforced beam, ataupun kita jadikan dia sebagai doubly reinforced beam. Okay, faham tak? Faham tak macam mana nak tentukan sama ada singly ataupun doubly, dan bagaimana untuk kita maintainkan dia jadi single pun boleh juga. Kita boleh adjust, kita boleh tukar grade concrete ataupun kita tukar size beam tadi, ataupun kita terus decide untuk jadikan dia sebagai double reinforced beam. Okey, so seterusnya pergi kepada moment of resistance of section. Okey, boleh kita pergi kepada seterusnya, iaitu moment of resistance of a section. Okay, give a cross section of reinforced concrete beam. The moment of resistance of the section can be calculated for equilibrium of compressive force in concrete and the tensile force in the steel as shown in figure 4.5. Ini sama macam tadi lah. Okay, untuk yang ni rectangle stress block at equilibrium. Jadi ini nilainya sama lah, itu 0.567 FCK. Yang ni S per 2. Yang ni S sama dengan 0.8X. So ini dia punya Z, ini dia punya force untuk steel tension, ini force untuk concrete compression. Jadi kalau equilibrium maksudnya yang ini mesti sama dengan ini nilainya. Nilai FCC mesti sama dengan FST, itu dekat equilibrium, maksudnya at equilibrium. Jadi ini kita panggil sebagai at equilibrium, maksudnya stable lah, stable. Dia punya beam tadi stable lah. Jadi apabila kita anggap dia equal, therefore kita boleh gantikan formula untuk FCC ni kita masukkan, dan juga FST kita masukkan, kita samakan. Kemudian kita boleh keluarkan S. Okay, kita keluarkan S, kita akan dapat macam ni. Okay, kita akan dapat S sama dengan 0.87 FYK, AS bahagi dengan 0.567 FCKB. Okay. Yang mana kita masukkan juga nilai X. Nilai X tu sama dengan X sama dengan S bagi 0.8. Okay, formula asalnya X, formula asalnya tadi S sama dengan
0.8x. Okey, kalau kita keluarkan x sama dengan S bahagi dengan 0.8. Sebab tu jadi macam ni. Yang ni kita dapat daripada yang ni. Okey. Lepas tu, therefore moment of resistance of the section is, okey, moment sama dengan FST kali dengan Z. Okey. Okay, the equation assume the tension reinforced has yielded, which will be the case if X lebih kecil daripada 0.617D. Okey, jadi kita boleh tentukan juga untuk tension, untuk this equation assume the tension reinforcement is yield. Macam mana kita nak pastikan tension reinforcement ni berada dalam keadaan yield kan? Maksudnya ataupun dia fail dalam ductile manner lah. So kita boleh check dia punya X tu. Nilai X dia mesti lebih kecil daripada 0.617D. Okay, for example, kita tengok kat sini. Determine the moment resistance. Sekarang ni kita nak tentukan moment resistance of the cross section. Okay, given FYK, jenis apa, grade steel 500 dan grade concrete 25. So ini macam biasa, D520, B300. So ini seperti mana yang tadi lah, 0.567 FCK. Yang ni S bagi 2. Ini S sama dengan 0.8X. So Z yang ni. Okay, ini dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah area. Okay, dia suruh kira moment je. Dia suruh kira moment. Moment maknanya kita boleh kira sama ada kita kira moment menggunakan FST ataupun menggunakan SCC. Okay, kalau dalam kes ni kita boleh menggunakan SST. Sebab apa? Sebab dia bagi area ni. Dia bagi area of steel. Jadi kita menggunakan yang inilah, SST. Okey, jadi berdasarkan pada formula equilibrium ni kita masukkan. So kita akan dapat nilai S. Okey. Daripada formula ni kita dapat ni kita pakai. Kita cari nilai S dulu. Cari nilai S menggunakan formula ni. Okey. So kita dapat nilai S iaitu sebanyak 150. Kemudian kita cari nilai X. X ni dapat 188. Dapat nilai S, kita akan dapat nilai X iaitu 188 mm. Okey. Dah dapat, kita check dia punya value iaitu X ni tidak boleh melebihi X per D lah. X per D kan tadi. Okay, less than 0.617. Okay, yang inilah formula mana tadi? Inilah 0.617. X ni tidak boleh melebihi 0.617. Okay, 0.617 maksudnya beginilah yang ini X bahagi dengan D tidak boleh melebihi 0.617 X per D. Yang D ni kita pergi ke sana, bawa ke sana dia akan jadi bahagilah S bagi D iaitu 0.617. Jadi maknanya kat sini dia kurang daripada 0.617. Therefore the steel is yielded, ataupun dia dalam keadaan under reinforced. Under reinforced maknanya okey lah. And FST sama dengan 0.87 FYK as assume. Okey, jadi kalau dia kurang daripada 0.17 maknanya dia adalah dalam under reinforced. Okey, therefore moment of resistance of the section, moment sama dengan FST kali dengan Z. Okey, Z ni macam nak kira. Okey, Z ni kita boleh kira apabila mana kita mengetahui nilai S dan juga X. Okey, sebab tu pentingnya formula untuk S ni. Okey. So kita dah dapat D, dah dapat S, dah dapat. Kan? Z ni sama dengan D tolak dengan S bagi 2. S kita dah dapat nilainya. D pun kita tahu. Kita tengok 0.87 kali dengan grade besi kali dengan area reinforce dah bagi dah ni. Ni 1470. Okey, kali dengan D. D dia 520 tolak dengan S 150 bagi 2. So kali dengan 10 negatif 6.
Kenapa negatif 6? Sebab dia nak convert kepada kilonewton meter. Sebab dia moment ini kita nak convert dalam kilonewton meter. Sebab nilai 500 ini dalam newton per mm square. Okey, yang ini 1470 pun mm square. Okey, yang ini 520 pun dalam mm, 150 pun dalam mm. So kita convert dalam kilonewton meter lah. Kali dengan 10 negatif 6. Itu dapat 284 kilonewton meter. So kita dapatlah moment resistance. Itulah moment, cara nak kira moment. Faham tak? Cara nak kira moment, sebab tu saya cakap, kalau dalam kes ini, kalau dia bagi S, kita akan menggunakan FST ni. Cuma nak kira S tu, kita kena menggunakan equilibrium ini. FCC sama dengan FST. Baru kita akan dapat nilai S. Dan dapat nilai S, baru kita boleh kira moment resistance of section. Okay. Tapi sebelum kita kira moment, kena check dulu sama ada kita punya beam itu under reinforce ataupun over. Okay, kalau dia under reinforce, maksudnya dia punya ni kurang, dia punya nilai X per D tu kurang daripada 0.617. Okay. Okay, so kita pergi seterusnya. Ada tanya yang tu? Tak ada? Faham tak faham ni? Okey. Dan nak habis dah ni. Kita pergi pada double reinforced concrete Sama juga macam tadi. Sama macam yang tadi sebenarnya. Cuma yang double ni dia ada AS lah. AS prime. Dia ada besi kat atas ni. Okey. Kita pergi pada double reinforced section. Kalau dah faham yang single, yang ni tak ada masalah. Okey, untuk yang ni moments lebih besar daripada 0.167 FCK BD kuasa 2. When the design moment exceed the moment of resistance of concrete and balance, then compression reinforce is required. Okey. Jadi yang ni kita dah bincang tadi. Okey, sekiranya MD ni bahagikan dengan FCK BD kuasa 2 lebih besar daripada 0.167. Kalau lebih besar, maksudnya dia memerlukan compression. Okey, memerlukan compression reinforcement. Okey. Okey. Ini cara kita nak tentukan sama ada dia double ataupun kalau kita kira M ni bahagi dengan ni, tengok dia lebih besar daripada 0.167, maknanya kita kena design beam doubly reinforcement. Okey. Jadi apabila doubly, kita akan buat macam inilah gambar rajahnya. So sectionnya, okey, kalau doubly dia punya parameternya ada bertambah sedikit, iaitu dia ada AS dan juga AS prime. AS prime ni untuk compression reinforcement. Kalau AS ni untuk tension reinforcement. Kemudian dia ada, okey, ini sampai sini je. Okey, effective depth ni sampai di sini saja Kalau keseluruhan tu nilai H. So ini kita ada D prime. D prime ni untuk yang inilah, untuk AS prime. Kalau D saja ni untuk yang inilah, untuk AS. Okay, effective depth untuk compression reinforcement adalah daripada atas ke bawah. Okey, kemudian yang ni sama saja, dia punya 0.035. Yang bawah ni strength untuk steel reinforced. Ini adalah X ni adalah natural axis. So ini pun sama juga, S ni sama dengan 0.8x. Cuma dia akan ada tambah dia punya jarak resultant force untuk resultant force untuk steel, untuk steel compression Yang untuk ni lah. Untuk steel compression, dia punya jaraknya adalah jarak untuk resultant force dia adalah sama dengan apa? Sama dengan D prime lah. Kalau FCC ni resultant force untuk concrete reinforce, dia sama dengan S bagi 2. Jarak dia lah, jarak resultant force, kedudukan FCC dan juga kedudukan FSC. Dan Z dia daripada sini ke sini lah. Okay, ini sama juga untuk force untuk steel tension. Dia mesti duduk di tengah-tengah ni. Okay, dia punya kedudukan resultant force untuk FST ni. Okay, itu saja sebenarnya. Yang lain nilai sama. Yang ini stressnya 0.567 FCK.
Okey, kalau gitu kita pergi kepada dia kata apa ni? For this condition, maximum depth of natural exists allow in EC2 is X lebih kecil daripada 0.45D to ensure ductile failure of section. Okey, minta mute kan Afzal. Okey, Afzal tu minta mute kan. Dengar ni awak cakap. Sorry tuan. Okey, so untuk kita memastikan kita punya beam W ni dalam keadaan ductile failure, kita kena check X ni, X bahagi dengan D kena lebih kecil daripada 0.45. Okey, check lah. Okey, using equilibrium, FST sama dengan FCC campur dengan FSC. Okey, jadi kalau equilibrium yang ni daya di sebelah kiri sama dengan daya di sebelah kanan. Okey, daya di sebelah kanan ada dua, iaitu FSC campur dengan FCC campur dengan sama dengan FST. Okey, macam tu lah. Dia punya untuk W dia akan ada macam ni. Okey, dia akan samalah, kiri dan kanan mesti sama. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Sebelah kanan ada dua, sebelah kiri ada satu. Jadi daripada sini kita masukkan formula FST sama dengan ni 0.87 FYK kali dengan AS. Okey, sebab force ni stress kali dengan area. Kemudian FCC 0.567 FCK kali dengan BS campur dengan 0.87 FYK kali dengan AS prime. Sebab yang ni adalah dekat atas, dekat compression, jadi AS prime. Okey, lepas tu centroid of the tension steel. Okey, moment okey, untuk kita kira moment sama dengan FCC kali dengan Z dia dengan campur dengan FSC kali dengan dia punya Z lah, Z untuk ini. Okey, kita tengok untuk yang ini D tolak dengan D prime. D tolak dengan D prime, maksudnya kita akan dapat jarak Z. Z ni daripada bawah lah, macam ni. Okey, untuk moment sama dengan FFC kali dengan jarak ini daripada sini ke sini campur dengan FCC kali dengan Z ni daripada sini ke sini. Okey, sebab tu dia dapat macam ni, FCC kali dengan Z balance campur dengan FSC kali dengan D tolak D prime. So daripada sini, okey, masukkan nilai tu, so kita boleh dapat AS prime sama dengan ini. Okey, kemudian AS sama dengan ini. Okey, ini formula ni kita pakai lah, kita pakai saja. Untuk double dia ada dua ni formula. Satu untuk nak kira area untuk reinforcement dekat belah atas, satu nak kira di belah bawah. Di bawah kita pakai formula ni. Okey, untuk kira belah bawah kena kira atas dulu sebab kita akan campur balik ni. Kena campur dengan AS prime. Okey. Jadi K balance sama dengan 0.167. Jadi K sama dengan M bagi dengan BD kuasa FCK. Okey, jadi D prime bagi dengan D lebih kecil daripada 0.17 dan the compression yielded. Maksudnya ini kita boleh check jugalah sama ada kita nak pastikan kita punya beam itu dalam keadaan ductile manner tadilah. Okey, D prime bagi dengan D kena kecil daripada 0.171. Okey, dah nak habis dah ni. Example 4.3 untuk W reinforcement. Okay, the section show is to resist an unlimited design moment, iaitu 285 kN meter. Dia dah bagi dah MD. Kat sini kita senaraikan dulu. MD sama dengan 285 kN meter. Kemudian FYK 500 Newton per millimeter square. Kemudian FCK sama dengan 25 Newton per meter square, millimeter square.
Dia suruh tentukan area of reinforcement required. Maknanya dia suruh tentukan AS prime ni berapa dan juga AS berapa. Kira yang ni lah, ni dengan ini berapa. Kemudian diberi nilai D 440 dan juga D prime 50. Tentukan AS prime dan juga AS. Macam nak kira? Pertamanya kita tentukan dahulu nilai K sama ada dia memerlukan compression steel ataupun tak. Kita kira dulu nilai K yang mana dia mesti kurang daripada 0.167. Dia mesti lebih mesti lebih daripada 0.167 baru dia memerlukan compression steel required. So jadi kita kira M dah ada, iaitu 285 kali dengan 10 kuasa 6. Kenapa kali 10 kuasa 6? Sebab kita nak convert dalam Newton per millimeter square. Tak. Kita nak convert dalam Newton millimeter. Kita nak convert MD ni kepada Newton millimeter. Okey, jadi kali dengan 10 kuasa 6 M ni, B dia tu tadi 260, D nya 440. FCK konkrit 25. So kita dapat 0.226, lebih besar daripada 0.167. Maksudnya dia memerlukan compression steel. So kita check lagi sekali, D prime bahagi dengan D. Okey, 50 bahagi dengan 440 ni. 440 So dapat 0.11. Jadi lebih kecil daripada 0.17. Maknanya dia adalah compression steel will have yield. Maksudnya dia dalam compression steel tadi dia akan keadaan ductile manner lah apabila dia gagal. Okey, jadi okey. Dia kena pastikan macam ni. Kalau lebih tak boleh. Maknanya tak okey lah. Okey, compression steel. Okey, compression steel untuk atas tu ni dia punya formula tadi. AS K tolak dengan K balance. K balance ni sama dengan K balance ni dah ada nilainya. Jangan risau, K bawah ni sama dengan 0.167. Masuk je, ingat dia. K ni yang kita kira tadi lah. K ni adalah yang ni yang kita kira ni. Ini. Kita gunakan formula ni kan, 0.226. 0.226 tolak dengan 0.167. K balance ni memang nilainya tetap lah, ataupun K limit. FCK ni untuk grade konkrit 25 kali dengan B 260 kali dengan D 440 kuasa 2 bagi dengan 0.87 kali dengan FYK ni 500, D ni 440 tolak dengan 50. So kita dapat 438 mm kuasa 2. Yang ni kena hati-hati sikit sebab sebab kita kena samakan unit dahulu baru kita boleh masuk, baru boleh kita kira lah. Okey, kena samakan unit Okey, yang sekarang ni dia pakai mm. So sekarang ni make sure yang meter tu kena tukar dalam mm. Macam tadi lah, yang ni dia kali dengan, dia tukar kepada Newton millimeter. Okey, Newton millimeter. Kat sini kebanyakan pelajar banyak silap kat situ lah, banyak unit tu salah. Dia punya konsep dah faham, cuma unit tu dia tak hati-hati. Jadi tak boleh, kalau unit tak sama tak boleh kira lah. So kita dapat untuk area atas ni adalah 438 mm square. Okey, untuk tension steel pula, AS K balance FCK B D kuasa 2 bagi dengan ini formula lah macam yang tadi lah. Kita pakai je formula tu, masukkan nilai saja. Okey, K balance sama dengan 0.167 ni maintain. FCK ni grade konkrit 25. Okey, B dia 260, D nya 440 bagi dengan 0.87, FYK 500. Okay, Z balance sama dengan 0.82 kali dengan D. D ni adalah 440 lah. Okay, Z balance sama dengan 0.82 D. Ini kita dah jumpa tadi. Kat mana ada kita jumpa yang formula Z balance ni? Dekat balance section lah. Dekat balance section ni kita ada jumpa yang Z balance tu. Kat mana Z balance? Ini
Z balance sama dengan 0.82D. Okey, ingat formula tu supaya kita boleh guna formula yang ini ya. Okey, dapat yang tu 0.82 D. D tu 440 Okey, campurlah. Kita dapat 1339 campur dengan 438. 438 daripada AS prime. So kita dapat 177 mm square. Okey. Okey, faham tak yang ni? Faham. Okey, jadi saya nak cerita sikit berkenaan dengan bagaimana sekarang ni kita dapat AS prime sama dengan 438 mm square. AS saja kita dapat 1777 mm square. Bagaimana untuk kita convert daripada area kepada size? Contohnya H20. Yang ni katakan H40. Kepada size besi tu. Macam mana kita nak convert? Okey, cara dia. So kita buka dekat chapter 1 tu. Ni banyak folder Chapter 1 ni tadi. Kita pergi dekat yang ada ni. Cross section area according size and number of reinforced beam untuk beam dan juga column. Kita boleh refer table ini untuk convert kepada size. Tadi kita ada dapat contohnya tadi kita beam kita ni dia AS prime tadi 438 mm kuasa 2. AS sama dengan 1777 mm kuasa 2. Kita nak convert kepada size. Kita nak pakai berapa batang ni kat atas ni? Kat atas berapa batang, bawah berapa batang. So kita buat AS prime dulu. Kita refer table ni 438. So katakan kita nak pakai 2 batang kat sini. 2 batang kita akan fokus pada 2 lah. Ini. So kita area di dalam ni area yang hampir adalah inilah. 402 ni kurang daripada 438 tak boleh. Dia mesti lebih. So lebih adalah 628. Okey, jadi kita pakai yang ini kita pakai H20. Okey. Yang ni kita panggil H20 ni dia akan ada dia panggil area AS require. AS require dia adalah bukan require. AS provide dia panggil. AS provide lah. AS provide nya adalah 628 ni kita ambil sini lah. mm kuasa 2. Okey. So kita pakai H20. Yang bawah ni berapa kita nak pakai? Katakan kita nak pakai 2 juga. So kita yang ini dia punya bawah ni 1777. 1700. So tak boleh pakai yang ini. Kita hampirnya adalah yang ni lah. 1608. So kita ambil 25 lah. 25. Jadi yang bawah ni kita pakai H40. Yang ni adalah H40. 40 tu maksudnya besarnya 40 lah. Okey. Lepas tu dia punya AS Pro dia ni provide sama dengan 2513 mm square. Okey, dia ada 2 lah. Okey, AS require yang kita kira tu. Yang kita kira ini adalah require yang diperlukan.
Area yang diperlukan adalah 438 saja, tetapi yang kita pilih kat sini, yang provide, yang kita pakai adalah lebih besar daripada sini. Okey lah. Okey. Jadi itulah saiz kita dapat lah. Maknanya kita dah design untuk main reinforcement untuk beam tu. Kat atas kita pakai 20, bawah kita pakai 40. Tapi kena kira balik lepas ke tak dia punya spacing ni semua. Ada lagi yang kita nak check. Nanti kita akan belajar pada chapter yang akan datang. Kita akan check dia punya spacing antara reinforcement to reinforcement. Okey, dan dia punya area of adakah area reinforcement ni melebihi daripada maksimum dia kan? Kan dah ada dia punya maksimum reinforcement tu. Kalau lebih tak boleh pakai. Kalau lebih tak boleh pakai yang 250 ni. Maybe kita kena pakai 3 batang ataupun 4 batang untuk mengurangkan dia punya area. Sebab dia ada yang 1009 kan. 1009 ni hampir dengan 1007. Okay, kita kurangkan sikit. Ini terlampau banyak. Okay, jadi gitu faham tak ni cara dia? Cara untuk kita menggunakan AS ni. Apa kegunaan AS ni? Kegunaan AS ni untuk kita tentukan saiz reinforcement bar dalam kita punya beam tu lah. Okey, boleh? Faham tak? Okay, kalau faham, kita masuk sikit lagi moment dah habis dah moment resistance untuk W. Tadi kita dah belajar macam mana nak kira moment resistance untuk single. Ini pun sama jugalah untuk moment untuk W. Kita tengok kat sini. Okay, moment or resistance of W reinforced beam can be determined by taking moment from the centroid of the tension steel. Okay, contoh, kita tengok contoh terus. Determine the ultimate moment resistance of beam cross section of width 280 mm dan dia punya depth dia 510 mm. Kemudian dibagi grade untuk steel 500, untuk konkrit 25. So kita buat macam biasa, dia punya gambar rajah untuk W. So dia dah bagi dia punya AS, untuk atas dia bagi. Biasanya kalau nak kira moment dia akan bagi AS ni. AS dah bagi atas bawah. Kalau dia bagi S, maknanya kita boleh kira moment dekat SST ni, FST kita akan guna yang ni lah. Dan juga menggunakan di atas. Kita tengok dia punya tu lah. Kita tengok contohnya macam mana. Okey, yang lain tu sama. Okey, solutionnya, draw the stress block. Okey, seperti mana yang atas, dia punya equilibrium dia. Okay, tension force sama dengan tension force sama dengan compression force. Okay, yang ni macam biasalah. Yang ini force yang sebelah compression mesti sama dengan tension force. Okay, so jadi untuk tension sama dengan compression. Compression ada dua bahagian. Itu pada steel compression dan juga pada concrete compression. Jadi kita masukkan, kita akan kira S. Okay, masukkan formula ni untuk dapatkan S. Dah dapat S, kita boleh cari X. Dapat X, kita boleh tentukan sama ada structure ini dia steel yield ataupun tak. Okey, ini penting supaya dia fit dalam keadaan ductile manner tadi. Okey, jadi dia dah dapat S, dapat X, so bolehlah check. Kita check dia kurang, so ataupun kita boleh compression kita nak tengok ini tension. Yang atas ni kita boleh X bagi D kurang daripada 0.617 ni untuk tension. Kalau untuk atas compression ni kita pakai D prime bagi dengan D. Mesti kecil daripada 0.171. Okey, ini gunanya tadilah. Ini untuk compression. Kita nak check yang steel yang bawah dan juga atas tu dia mesti dalam keadaan steel yield. Okey. Okey, macam tu. Lepas tu baru kita kira moment. Okay, moment kita akan kira dia menggunakan yang atas. Dia menggunakan pada bahagian atas iaitu FCC dan juga FSC. So sebab yang ni kita boleh tahu kan dia punya jarak dia adalah D tolak Z dia ni Z lah. Z untuk FCC, D tolak dengan S bagi 2. Z untuk FSC, D tolak dengan D prime. Okay. Jadi kira masuklah formula, masukkan ni FCC ni 0.567 FCK BS. Okay, S ni dia dapat tadi berapa nilainya? S dia dapat ni 195. Okey. D dah tahu, S pun dah tahu. Okey, dia dapat, masuk je lah.
AS prime pun dah ada. AS prime ni dia dah bagi tadi. Ni dengan ni. So kita tinggal kira moment je lah. Okey, moment daya kali dengan jarak. Okey, inilah yang awak buat ni macam ni kan. Daya kali jarak. Daya kali jarak. Okey, campurkan semua dapat 443 kilonewton meter. Okey, make sure awak punya formula itu sama dia punya unit. So yang ni dia convert kepada kilonewton meter, dia kali dengan 10-6. So dia dapat 443 kilonewton meter. Okey, faham tak yang ni? Sama macam tadi juga kan? Cuma yang ni dia check dua lah. Satu yang tension, satu dengan yang compression. So habis lah hari ni. Faham? So kita dah belajar hari ni bagaimana untuk mengira main reinforcement untuk singly reinforcement beam dan juga doubly reinforcement beam. Dan kita ada dia punya nak semak untuk check sama ada beam kita ni dalam under reinforce ataupun over reinforce. Kalau under reinforce ni dia kalau boleh kita punya structure tu mesti dalam keadaan under reinforce ataupun dia akan gagal dalam bentuk ductile manner tadi untuk keselamatan Okey, jadi ada apa pertanyaan setakat ni dah habis untuk chapter 4. So kita akan masuk chapter 5 untuk design beam pula. Ini dah masuk sedikit lah sebenarnya untuk design beam sebab kita dah design dia punya main reinforcement. Nanti kita akan masuk kepada nak design dia punya link pula. Untuk besi link. Link dan juga main. Okey. Okey, faham? Okey, insya-Allah kalau gitu untuk hari ini setakat saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.